Guys, korang tahu tak macam mana nak pelbagaikan cara simpanan korang? Korang pernah dengar tak pasal Pocket Broker? Pocket Broker ni dah ramai dah orang pakai, sampai kan diorang ada 26 localization language dekat dalam apps ni. Alright, tapi kalau korang tak reti macam mana nak trade, diorang ada bagi demo account. Korang access je, diorang terus bagi $1,000 tau. Acap pun dah mula trade kat sini. Jom Acap tunjukkan. Korang boleh nampak transaction ni pun take 5 second saja. And kalau korang nak withdraw, korang boleh pakai apa-apa method sekalipun untuk deposit withdraw. Jangan risau, setiap kali korang withdraw tak ada commission. Kalau korang tak reti nak pakai juga, jangan risau, Pocket Broker akan bagi korang cara guide untuk buatkan korang pandai A sampai Z. Semua benda senang kan? Korang just perlu download sekarang dan gunakan promo code yang Acap bagi ni untuk dapatkan plus 60% untuk RM50 deposit. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Acap channel. Oi, okey, siap. Saja nak buat intro lain sikit kan, asyik dekat je kan. Alright, Assalamualaikum semua. Salam Isnin, Seram Isnin is back. Okey, untuk minggu ni kita nak cerita dengan korang pasal airport. Kan, kita dah cerita pasal asrama, kita dah cerita pasal semua tempat yang berada dekat dalam Malaysia ni, semua sektor. But airport ni Acap tak pernah cerita lagi. Buat Acap perasan, ada beberapa cerita yang kita orang dapat jumpa di sini tuan-tuan, berkenaan dengan airport, lapangan terbang. Nak time PKP tak ada orang. Alright, so kita akan cerita sekejap lagi. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Saya perlukan awak komen banyak-banyak kat bawah. Nanti kita borak kat bawah, okay? Jom, kita lain intro macam biasa. Let's roll it. Mengah. Alright, sebelum saya nak mula cerita ni, saya nak check dengan korang ni. Korang dengar tak suara saya? Dengar tak? Clear tak? Kejap dengar, kejap dengar. Sekarang dengar? Dengar tak? Dengar. Sebab saya ada tulis dekat komen, ada orang cakap, Cap, suara kau kejap dengar, kejap tak dengar. Saya pelik lah kan, sebab kalau dulu mic-nya yelah tak dengar, tapi ni mic dah better kan. So okay Alright Alright, kalau alright kita cerita terus. Okay, cerita pasal airport ni guys, besar kan. Kadang-kadang kita ni dah ulang alik airport tu, tapi bukannya kita pergi semua tempat dia. Kadang-kadang kita pergi tempat yang kita dah tahu. Contoh macam kita dah pergi kaunter, nak check border pass, kita nak check kita punya berat luggage, and kita dah keluar, tak kisahlah antarabangsa maupun domestik. Alright, so kita ada beberapa cerita yang kita nak ceritakan dengan korang ni berkenaan dengan airport. Okay, cerita yang pertama ni berkenaan dengan sebuah pesawat yang dia nak turun ke sebuah airport ni. Dia nak turun panggil apa? Darat lah kan? Landing. Nak landing. Okay, benda ni terjadi di lapangan terbang Bintulu. Okay, diorang kata waktu kejadian ini berlaku, ini pengalaman diorang lah, which is diorang yang mengendalikan kapal terbang tu, pilot. Okay, cerita ni dihantar oleh seorang co-pilot. Tengok cerita aku babe. Wah, aku rasa terharu. Okay, co-pilot, dia orang hantar story yang dia kata, apa nama co-pilot ni kat sini? Kimi. Alright, Hak Kimi, HAQ. Okay, Hak ni dia kata, Cap, aku teringat ada satu kisah kalau berkenaan dengan airport ni, di mana aku pernah bekerja dengan satu kapten ni. Nama kapten ni, nama dia Kapten Zuhai. So dipanggil Kapten ni Kapten Zul lah. Alright, Kapten Zul ni, dengan dia ni biasa akan banyak handle Borneo ni punya airplane. Maksudnya daripada KL ke Sabah, KL ke Sarawak patah balik dan sebagainya. Kenapa Acap pilih cerita ni? Disebabkan Acap pernah duduk ataupun pernah take off ataupun pernah
pernah singgah lah, pernah sampai dekat airport Bintulu ni, and I know tempat dia macam mana kan. So dia agak tak besar pun. Dia orang kata apa? Airport macam dekat Terengganu, Kedah. Bukannya main lah, bukan macam KLIA punya airport lah. Airport negeri ni. Senang cerita kan. Okay. So, diorang kata ada satu ketika ni di mana diorang ni daripada flight daripada KL menuju ke Bintulu pada waktu tu. Okay. Kalau nak cerita pasal perjalanan lebih kurang sejam setengah ni kan, memang tak adalah apa-apa mencabar pun. Cuma flight dia ketika itu adalah pada waktu maghrib. Dia kena landing dekat Bintulu tu pukul 7.12 malam. Okay, alright. So, jap, nak jadikan cerita, waktu malam yang kita orang nak keluar tu, dia macam windy sikit tau. Keadaan apa ni, suasana yang ada dekat luar flight tu, which is kita boleh tengok lah dekat diorang punya graph dan sebagainya. Windy lah, berangin, gelap, macam nak hujan tapi tak hujan. So banyak ada 2 kali turbulence lah dekat atas tu. Dia macam bergesil dengan awan kan. So mula-mula dia ingat kan benda tu dah seram dah. Alright. So aku dengan Captain Zuhail ni, kita orang berdua ni cuba nak control sebaik boleh lah, yang mana kita orang boleh kan. So nak jadikan cerita cap, kita orang pun take off, and dah atas tu dah melalui ombak duri dan sebagainya. Masa nak turun tu cap, masa kita orang nak take off naik, apa landing, saya lupa dia punya terms. Nak landing, masa nak landing tu cap, kita orang of course kita orang ada koordinat kita orang, and kita orang kena report height berapa. Maknanya setiap kali nak turun berapa daripada paras laut, berapa daripada paras laut kan. Alright, turun perlahan. And of course kalau siapa-siapa yang pernah naik kapal terbang dan sebagainya, mostly kita kan, kita boleh nampak kan, kalau suasana maghrib tu kita akan nampak macam dia macam dah gelap, and dah banyak dah cahaya yang start nyala dekat setiap bandar yang ada dekat situ. So dia pun turun tu cap, waktu tu keadaan dekat depan kita orang ni, skrin depan kita orang ni gelap cap, gelap yang sangat-sangat. So Captain Zuhail ni tanya aku, kenapa kita punya awan ni tak tembus-tembus? So maknanya kenapa tak jumpa-jumpa lagi landasan untuk kita orang turun? So aku kata kejap aku check. So aku call radio control tower untuk check koordinat kita orang lah. So dia orang kata lagi berapa kilometer kita orang nak sampai dah. So kita orang kena ready lah. So turun ke bawah, and then kita orang nampak cahaya-cahaya yang berada dekat sekitar situ cap. Okay. Tapi apa yang pelik ketika itu cap, waktu kita orang nak landing tu, cahaya dekat area landasan tu cap tak ada. Sepatutnya kena ada. Dan kita orang tak nampak pun ada apa orang kata pesawat-pesawat lain yang ada kat situ. So aku macam ini betul ke tempat landing ni kan? Turun. And waktu tu cap, aku tak tahulah is it betul ke tidak. Tapi keadaan dekat depan kita orang ni gelap. Tapi bila kita orang macam beam up the light yang ada kat area situ, aku nampak macam ada satu tanah perkuburan yang besar cap dekat depan kita orang ni. Pasal aku cakap Captain ni, ni bukan tempat landasan kita nak stop ni, tapi koordinat yang kontrol bagi tahu yang itu. So aku macam bukan ni. So kita orang berdua ni terus tarik, orang kata apa, steering dia tu tarik untuk naik balik cap. Sebab kita orang dah nampak yang itu bukan tempat kita orang landing lah. So naik ke atas and sampai kat orang kata landasan selamat untuk kita orang terbang. Tiba-tiba cap, control room call, dia tanya apa pasal tak landing. Kita orang cakap kita orang tak nampak tempat landing, and itu bukan tempat landing, itu tanah perkuburan. So kalau landing bahaya. Lepas tu control tower cakap bukan, itulah dia Bintulu Airport, itu tempat dia, itu adalah koordinat yang betul yang dia orang dah bagi sebelum tu. Kita orang dah jadi pelik, apa hal macam tu pula kan. So aku dengan kapten aku pun setuju untuk pusing balik. Tapi kalau korang nak tahulah, dekat atas tu dia ada traffic pesawat-pesawat yang ada. So kita orang tak boleh pusing suka-suka. Buatkan ada pesawat lain yang terdatang, so jadi hal. So kita orang agak kacau juga sebenarnya schedule tu, slightly dalam 10 ke 15 minit untuk kita orang dapat U-turn balik ke tempat yang kita orang sepatutnya landing. Alright. Sampai je dekat kawasan yang kita orang nak landing tu, kita orang turun pelan-pelan. And betul cap, kita orang masih lagi turun dekat kawasan yang sama. Dekat tepi tu kita orang nampak ada bangunan yang sama. And betul, kita orang nampak itu adalah landasan landing untuk Airport Bintulu. Alright. So berhenti, stop.
And then kita orang dah dapat lah selamat semua benda, and kita orang pun bagi tahulah passenger kita orang kan, sebab ada yang panik dan sebagainya. And dah safe untuk land, dah landing semua keluar. Aku dengan captain aku cakap berdua waktu tu tengok each other. Betul kan? You nampak kan tadi? Ya, Cap. Nampak. I nampak ada tanah pokok peram besar tau. Yes, I nampak juga benda tu. I don't know lah what happened kan. But seriously, I nampak benda tu. Tak tahulah, Captain. Susah nak cakap lah. Tapi kau terus tahu kata itu kau idea niat dia. But it's okay lah, kita pun dah selamat landing dan sebagainya. And itulah dia, Cap, pengalaman yang aku tak boleh nak lupa. Sepanjang 12 tahun aku bekerja sebagai co-pilot. And yeah, itu adalah satu pengalaman yang tak tahu, mungkin pada korang kurang menakutkan, tapi pada aku ia cukup menakutkan kerana melibat nyawa yang lain. Alright, okay, kita nak cerita pasal yang ketiga. Yang kedua. Alright, cerita tentang Amar, seorang kaki jalan. Alright, itu sini nama dia, Amar kaki jalan. Amar ni dia merupakan seorang yang suka mengembara, dia suka keluar pusing sana sini, and dia ni merupakan seorang backpackers. So aku tak explain lah backpackers tu apa. So biasanya orang backpackers nak explain juga kan, tapi kata tadi tak nak explain, tapi okay, backpackers ni mungkin pada yang tak tahu, diorang ni suka jalan sendiri and bawa bag kan. Diorang akan kata apa, survive sendiri dengan cara apa sekalipun. Okey, kejadian ini berlaku pada tahun 2011, Cap. Alright, di mana ketika itu aku sebagai seorang backpackers hendak ke sebuah pulau yang terletak di Lombok. Okey, waktu tu, Cap, aku try untuk cari direct flight daripada KLIA menuju ke Lombok, tapi disebabkan tak ada, aku terpaksa lah ambil tiket transit. Okey, nak dipendekkan cerita, aku ni transit di sebuah kawasan di Singapura, di sebuah lapangan terbang Singapura. Kita orang kena lepak dalam 2 jam setengah macam tu sebelum flight kita orang yang seterusnya pada pukul 10 malam ketika itu. Alright, biasalah kita daripada Malaysia dah pergi Singapura dalam sejam apa semua. Of course, turun je daripada flight tu, kita memang nak duduk lah, nak santai kan dan sebagainya. And memandangkan aku backpackers, memang aku jalan seorang, Cap, tak ada teman dan sebagainya. So aku pun duduk dekat salah satu bangku yang berada dekat kawasan menunggu tu. Alright, duduk, Cap, aku pun keluarkan AirPod yang ada, alright, untuk dengar lagu. Dan dengar. Aku waktu tu aku tak tahulah, antara aku tersalah dengar ataupun aku terdengar, aku dengar ada bunyi orang yang tengah berzikir, Cap. Dia macam, aku dengar lagu Mak Saleh kan, contoh lagu Uptown Girl. Uptown Girl, she believe on the Uptown Girl. Lepas tu ada dengar pula, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam tu, aku dengar macam tu. So aku macam ada pakcik sebelah. Seorang pakcik, Cap, yang berumur lebih kurang 50-an macam tu, berpakaian seperti orang Indonesia, yang ada juga dia pakai yang wak punya saya tak tahulah dia punya terms yang betul, tapi korang tahu tak, that bukan topi, dia macam songkok sikit tapi macam Jawa punya kan. Macam tu. So aku pun tengok, ada wak ni tengah zikir. Okay lah. So aku pun perlahankan earpod aku, and then aku buka earphone, cuba nak berborak. Backpackers memang suka borak. Pakcik, ke Lombok juga? Aku tanya macam tu. Tapi pakcik tu macam Bismillah. Macam tu. Mula dia terkumat kami, Cap, tapi aku tak tahu apa yang sebenarnya dia tengah, orang kata apa, tengah zikir kan. Sebab aku dengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, but lepas tu aku tak dengar apa-apa. Aku macam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam tu bunyi dia. So aku macam, okay, pakcik tak nak layan aku. Okay, dia tengah fokus zikir, biarkanlah dia. So aku pun sandarkan badan, and then aku dengar balik earphone aku tu. And waktu aku dengar earphone aku tu, sekarang, Cap, aku dengar zikir dia tu makin lama makin kuat. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah. Bunyi macam tu, Cap. And waktu tu aku macam, faham tak? Dia macam sandar, kau dengar, kau macam dah leka kan. And mata kau pun kejap tertutup, kejap terbuka, kejap terbuka kan. So aku pun tertutup mata aku, Cap, sambil dengar lagu. Aku dengar benda tu makin lama makin kuat. Wah, zikir pakcik ni makin lama makin kuat. Dahsyat ni. So aku pun buka aku punya earphone, and then aku nak toleh tengok pakcik yang tengah zikir tu. Tapi, Cap, waktu ni masa aku toleh nak tengok dia tu,
Aku dengar suara dia tu memang betul kuat. Satu. Nombor dua, dia tengah zikir sambil pandang aku, cap. Kau faham tak? Tadi dia macam, tapi sekarang dia macam ni. Kau bayangkanlah yang ni kau, yang ni aku, dia macam ni. Macam tu. So aku macam, pakcik ni apa pasal pula ni kan? Atau macam, tadi tak nak layan kan, ni zikir pula pandang aku kan. Lepas tu pakcik tu macam pandang aku, dia pandang yang tak berkelip. Auzubillah. So aku macam, aku jadi macam tak selesa. Aku pun angkat beg aku tu, aku simpan aku punya iPod tu, dan aku bangun menuju ke toilet, cap. Waktu tu of course lah tak selesa lah kan. Ingat pakcik ni macam tak okey apa. So aku pun bangun, berjalan pergi menuju ke toilet. Okay, waktu tu aku nak habiskan hajat aku lah. Alright, so aku pun duduk dalam toilet, cap. Lepak apa semua. And ayolah, tengah buat kerja lah dalam toilet kan. And waktu dalam toilet tu, cap, aku dengar ada bunyi tapak kaki yang ramai tau masuk dalam toilet tu. So aku rasa macam, apa hal ramai-ramai pula masuk toilet ni kan. Dia macam dengar pintu bunyi, lepas tu bunyi, maksudnya ramai lah. Ramai orang masuk, macam orang nak pergi berkawan kan, nak berjalan ramai-ramai kan, masuk dalam tu. So aku macam, ramainya kan. And aku nampak dekat bawah toilet tu ada bayang-bayang kaki-kaki orang yang tengah silang kan. Aku macam, okey lah, ramai orang pula masuk toilet ni kan. So aku buat dia je. Lepas tu, cap, dalam lebih kurang 2-3 minit selang lepas tu, aku dengar bunyi pintu sebelah aku ni. Aku dekat tengah, kubikel tengah. Aku dengar kubikel sebelah ni bunyi pintu yang dihempas. Aduh, macam tu. Aku cakap, apa pasal pula ni kan, dah main hempas pintu pula. Lepas tu aku terrelax kejap. Kali ni belah kanan aku pula, cap. Macam tu. Aku cakap, budak-budak ni dah kenapa kan. And aku dengar bunyi inga-binga tau kat luar tu. Bising lah yang macam bunyi orang cakap kan. Tadi gelak-gelak. Aku macam dah dengar diorang pampas pintu ni. Ingat diorang nak buat vandalisme lah. And aku macam diamkan diri sampailah ada satu ketukan pintu ni. Tong, 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 tong. Masalah ni ketuk pintu tu, pintu aku. Nak bergegar pintu tu. So aku macam, oi, apa pasal ni? Oi. And masa aku tengah cakap tu, cap, aku dengar sekali lagi pintu toilet tu dibuka. Dan yang kaki banyak-banyak ni, yang tengah bising-bising ni, keluar daripada situ. So aku macam, apa pasal ni? Budak mana ni? And keadaan menjadi sunyi balik. Alright. So aku pun teruskan perjalanan aku kat dalam toilet tu. And lepas 2-3 minit lagi, cap, pintu belah kanan aku ni, tong, dihempas. Aku dah, okay. Oi, siapa lagi tinggal dalam ni? Apa pasal main-main pula ni? Aku expect ada budak lagi tinggal dalam tu, nak kenakan aku. So aku macam, tapi seram dah kan. Hai, bodoh lah budak-budak ni. Tung, 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 tung. Tung, 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 tung. Pintu aku tu diketuk banyak kali. Waktu tu aku tak rasa selesa, cap. So aku pun basuh semua benda. And then aku dengar bunyi tung, 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 tung. And aku tinjau, cap, ke arah bawah. Aku tengah duduk atas mangkuk jamban ni kan. Tengah duduk macam ni lah. So aku pun tengok lah, dekat bawah tu ada kaki. Aku cakap, budak ni kalau aku dapat ni sekejap lagi, memang kena ni. So aku pun duduk kejap sambil perhatikan. Tapi, cap, aku waktu tu tak tahu nak cakap apa. Tapi aku perhatikan kaki tu memang tak move tau. Dia tak bergerak, dia static je macam tu. Tapi biasa kalau kita ketuk kan, kita nampak kaki dia macam bergerak-gerak. Tapi kaki tu macam tu je. So aku pun macam, okay, apa pasal ni kan. Dia ketuk sekali lagi, memang aku buka pintu ni. Tak ada bunyi ketuk, tak ada bunyi hempas. Tapi kaki tu masih kat situ, cap. So aku nak tinjau daripada bawah toilet tu, siapa kan yang buat benda ni. Aku pun tundukkan badan aku ke bawah untuk tengok daripada bawah. And belum sampai badan aku ke bawah untuk tengok, cap, tiba-tiba ada satu kepala, cap. Dia macam, okay, ni toilet kan, pintu ni lantai. Dia jengah macam ni, naik balik. Aku tak nampak lah mamat tu macam mana ataupun figure dia macam mana. Tapi aku sure masa dia turun tu, mata dia ni berkedut tau. Warna putih muka dia, macam pucat. Tapi dia macam ni. Bunyi macam tu lah. Bila aku nampak macam tu, cap, of course terperanjat.
kaki kanan aku terus tergajang pintu tu, and pintu tu terbuka keluar, dan aku tak dengar pun ada orang lari daripada toilet tu. Of course lah, kalau kau manusia, aku tendang pintu tu, mesti kena kat kau kan, and then kau terjatuh dan sebagainya. Tapi masa aku tendang pintu tu terkulai, and then aku dengar ada bunyi pintu toilet ni kena buka. Waktu tu pintu toilet besar tu lah, and aku nampak ada seorang polis bantuan masuk cap dalam tu. Lepas tu dia tanya aku, apa hal ni? Bang, tadi saya nampak saya nampak bang. Saya nampak ada orang tu bang. Ada orang tu. Kau ni kenapa ni? Apa pasal pucat muka kau ni? Nampak hantu ke apa? Oh ya bang, kat sini tadi bang ada. Kau ni sampai tendang pintu ni. Kau kenapa ni? Okey tak ni? Waktu tu aku dah jadi macam lembik, kaki dah lembik, semua benda dah lembik, tak tahu nak buat apa kan. And abang polis tu pun angkat beg aku, and then dia bawa aku untuk pergi ke balai yang ada untuk report apa yang jadi. So dia pimpin aku cap keluar daripada toilet tu, and aku jalan keluar daripada toilet tu, and toilet tu dia macam balat belah atas tau, ruang menunggu passenger belah bawah. And bila aku tinjau cap belah bawah, aku nampak pakcik tu yang tadi tu, yang tengah zikir kat aku tu, dia tengah macam duduk menghadap dekat satu lagi brother yang duduk kat situ dalam keadaan yang sama macam aku tadi. Tapi masa aku jalan dengan brother polis ni, dia macam tu. So aku macam tengok pakcik tu, aku cakap avoid eye contact lah kan. And then pergi menuju ke balai polis, buat laporan dan sebagainya. Tak pasal-pasal cap, aku kena ganti rugi pintu yang rosak tu tadi. So itulah dia pengkongsian yang aku nak kongsikan. Kisah yang paling aku ingat sepanjang aku jadi backpackers, yang aku terjadi dekat Singapura lah waktu tu. And nak jadi macam mana, tak pasal-pasal lah kena bayar pintu. So itulah dia guys, cerita yang kedua. Alright, okay. Ada satu lagi kejadian guys, di mana ketika satu kejadian pelik yang terjadi kepada aku ketika aku bekerja di Kelantan Airport. Kelantan Airport Okay. Ada seorang kakak ni, nama dia Kak Ira. Kejadian ini berlaku sekitar 2008 cap. Kelantan Airport 2008. Okay. Alright. Benda ni agak simple, tapi akan nak berceritakan kepada semua orang supaya mungkin korang boleh dengar cerita akak yang tak berapa nak seram ni. Comel. Okay. Alright. Cerita akak ni, dia kata dia ni bekerja dekat bahagian scanner. Tahu tak yang kalau kita nak masuk bahagian macam mana nak masuk ke airport tu, bukan airport, boarding kan, nak tunggu kapal terbang, boarding, tempat boarding tu, kita kan dah lalu body scanner kan, kat area situ yang dia akan scan benda tu kan. So benda ni terjadi kepada dia ketika dia dan juga seorang lagi dia punya co-workers, dia punya klik kan pada ketika itu, juga bernama Aisyah, Kak Aisyah. Alright. Dia kata kejadian ini berlaku cap waktu tu flight malam, di mana saya ni berada di boarding yang agak hujung sikit daripada kawasan boarding yang ada kan. So saya pun duduk macam biasa cap, tunggulah yang lain ni sampai, dan juga passenger ni berjalan daripada hujung tu menuju ke hujung kan. And saya dapat satu report di mana malam ini cuma ada 13 orang penumpang sahaja. Alright, korang boleh expect kan yang cerita ni akan ada doppelganger dan sebagainya. I mean like orang-orang yang ke 15, ke 14 ataupun 13 tu bukan penumpang dan sebagainya. Dia cerita dia agak menarik juga sebenarnya. Okay, di mana ketika akak tengah tunggu-tunggu tu adik, akak nampak ada satu couple Mak Saleh datang. Okay, dia datang and then dia tanya akak, kat mana ni? So akak cakap, here. So scan, masuk. Alright, lepas Mak Saleh dia datang lagi lah beberapa orang. Tapi akak tak tahu cak, malam tu akak rasa pelik sebab macam semua penumpang tu ramah belaka. Semua orang nak bercakap dengan akak, semua orang nak berbual lah kan. Sampai akak terlupa nak buat head count berapa orang yang masuk. Tapi disebabkan kita orang ni scan dia punya border tu kan, border pass tu, kita orang boleh tengok lah scanning record lepas after that. Tapi sebabkan ramai kan, diorang dah start beratur dan sebagainya, tak dan lah nak tengok. So scan, tengok nama ada, jalan. Scan, tengok nama ada, jalan. Macam tu lah lebih kurang. Sampailah penumpang yang terakhir ni cak, waktu tu Akak scan, suruh dia lalu, maksudnya kawasan tu kan, suruh dia lalu kawasan scan tu. And then waktu tu cap, mesin tu tak ada bunyi, tak ada hijau, tak ada merah. So akak macam apa pasal pula ni, rosak ke? So akak pun pergi kat dia, seorang
berumur lebih 30-an macam tu, seorang lelaki. So akak cakap, cik sekejap mungkin ada problem sikit. Cik keluar balik sekejap, saya nak check balik. So dia pun keluarlah daripada kawasan tu, and aku pun keluar jap. Akak pun keluar daripada kawasan tu. So akak pun tutup balik, buka balik, tengok apa semua. Okay, akak lalu hijau. Lepas tu akak suruh Kak Aisyah lalu hijau. Okey lah, dah cantik lah. So akak pun duduk apa semua, and then masuklah brother tu. Tapi lampu dia tak menyala jap. Akak dah jadi pelik lah. Apa pasal tak menyala pula? Apa pasal pula tak ada apa-apa respon kan daripada mesin ni kan? Rosak ke? Lepas tu akak macam okey tak apalah, akak try jalan sekali lagi. Tapi bila akak jalan jap, okey, tak ada masalah, detect. Kak Aisyah jalan pun detect. Tapi mamat tu masih lagi tak detect. So waktu tu tengah kita orang cuba, tiba-tiba ada walkie masuk jap. Ira masuk. Ira platform. Boarding Ira masuk. Masuk. Kenapa? Korang buat apa? Keluar masuk scanner tu. Ni ada passenger ni tak boleh masuk ni. Passenger jalan tak ada light. Ulang tak dengar. Passenger jalan tak ada light. Waktu tu walkie tu dia mula-mula kita orang tengah hantar report dekat ada. Walkie tu senyap sekejap tau cap. So akak macam apa masalah ni kan. Tapi selepas yang walkie ni dah senyap, akak pun suruhlah brother tu jalan lagi. Masih tak boleh cap. So akak tengok jam, 15 minit lagi ni dia orang nak take off ni. So akak pergi Ricky balik. Mael, minta tolong technician turun. Tak boleh scan. Waktu tu cap, Mael tu dia still tak reply tau akak punya pertanyaan lah dekat walkie kan. So akak ulang lah balik. Mael masuk. Masuk Mael, suara Mael. Kak. Passenger mana kak? Passenger yang mana kak? Passenger depan scanner. CCTV tak nampak passenger depan scanner kak. Suruh passenger beralih sikit kak. Cik gali sikit cik. CCTV nak tengok masalah. So pakcik tu pun bergalih. Brother tu pun bergalih. Dia dah bergalih depan CCTV. Nampak ke tak nampak? Masih tak ada image. Boleh lepas ke nak suruh tunggu? Tak nampak siapa-siapa. Lepas terima kasih. Waktu tu cap, akak dah rasa pelik. Tak tahu kenapa CCTV tak nampak, kenapa mesin tak boleh detect. Cik, tak apa. Dia orang kata lalu je. Nanti cik dah jalan depan sikit ke kanan Dia jalan cap. Pakaian biasa, tak ada nampak dia macam pelik dan sebagainya. And dia pakai macam suit tau, suit warna hitam, and dia berjalan. So aku pun bercakap dengan Kak Aisyah, Kak, CCTV tak nampak dia. Kau biar betul. Ya kak. Habis kau bagi dia lepas. Aku tak rasa dia orang kak. Kau jangan main-main. Kau berompak ke apa ke? Kau jangan. Tak kak, aku tak rasa kak. Tadi jom kita ikut dia. Waktu tu cap, kita orang tinggalkan checkpoint kita orang ni, and kita orang ikut brother ni jalan. Alright, di jalan cap sampai depan. Kat depan tu ada 2 koridor tau, belah kiri dengan belah kanan. Alright, belah kanan ni menuju ke pesawat tu lah, tempat boarding pesawat tu. Tapi cap, akak nampak dia berjalan ke arah kiri. Waktu tu akak dengan Kak Aisyah berlari anak-anak sikit untuk menuju ke kawasan tu, and brother tu tak ada kat situ. Waktu tu mengemang satu badan. Kita orang terus Security raja masuk. Checkpoint ujung datang. Ada orang mencurigakan. And lebih kurang dalam 4 minit lebih macam tu cap, security sampai, and dia pergi check dekat area situ. And kita orang tak bergerak, kita memang kat situ. Tak ada siapa-siapa cap. So sampai hari ni, tak kisahlah kalau korang kata akak reka ke cerita ni dan sebagainya, tapi sampai hari ni cap, akak tak tahu kewujudan lelaki tersebut, apa motif dia, dan tak ada apa-apa pun kes kecurian ke perombakan berlaku ke lepas tu, dan dia gaib macam tu saja. So itulah dia guys, cerita daripada Kak Ira kepada kita. Alright, so pada korang, which one yang korang suka? 1, 2 ataupun 3? Korang boleh komen dekat bawah. Kita nak tahu pandangan korang. Alright, terima kasih kepada kru-kru yang bertugas. Alright, kita jumpa di video akan datang. And kalau korang sukakan topik yang baru ataupun kau perlukan topik yang baru, korang boleh juga komen kat bawah. Alright, yang mana belum masuk lagi Telegram Macap, boleh klik link dekat description. Kita jumpa di video akan datang. I see you when I see you. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye.